أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita segala nikmat-nikmat yang sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Sama ada nikmat yang zahir, demikian juga nikmat-nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat, dan dengan berkat mensyukuri nikmat itu mudah-mudahan kita ditambah lagi nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan dijelaskan kalam hikmat Syekh Ahmad ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu yang dimuatkan di dalam kitab beliau Al-Hikam. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-48 yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan wa huwa muriduha 'alaika fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an. Man la yastati'u an yarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u an yakuna laha an ghairihi rafi'a. Menerusi kalam hikmat yang ke-48 ini, yaitu kalam hikmat yang bermaksud jangan mengadu atau meminta sesuatu hajat kepada selain Allah, sebab ia sendiri yang memberi atau menurunkan hajat itu kepadamu. Maka bagaimanakah sesuatu selain Allah akan dapat menyingkirkan sesuatu
yang diletakkan oleh Allah. Siapa yang tidak dapat menyingkirkan bencana yang menimpa dirinya sendiri, maka bagaimanakah akan dapat menyingkirkan bencana dari lainnya? Menerusi kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-48 ini, Syekh Ibn Atta' memberikan kita nasihat-nasihat ketauhidan, yaitu nasihat supaya kita ini tidak memohon hajat kepada sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat tauhid ini adalah berasaskan kepada keyakinan bahawa Allah Ta'ala sahajalah yang maha kuasa. Dia sahajalah yang maha menolong. Dia sahajalah yang maha melakukan segala perkara, sama ada mendatangkan manfaat dan menolakkan mudarat dan sebagainya. Jadi keyakinan tauhid ini adalah sesuatu yang perlu kita fahami dan perlu kita yakini, yaitu keyakinan tentang keesaan Allah dalam melakukan segala perkara, bahawa tidak ada yang maha kuasa melainkan Allah. Kuasa dalam menentukan sehat atau sakit, menentukan senang atau susah, kaya atau miskin, mudah atau susah, beruntung atau rugi, berhasil atau gagal, dan sebagainya. Bahawa segala kejadian ini, segala perbuatan ini, bahawa tidak ada yang maha kuasa, tidak ada yang maha berkehendak melakukan semua itu melainkan Allah. Itu adalah keyakinan tauhid kita yang kita pelajari di dalam sifat 20. Itu adalah hakikat yang perlu kita yakini. Walau bagaimanapun, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita diharuskan, dibenarkan untuk kita minta pertolongan daripada makhluk atas kefahaman dan keyakinan yang benar. Boleh minta tolong dengan orang, kalau kita sakit, kita minta tolong dengan doktor lah, supaya merawat penyakit kita ni. Kalau kita ada hajat, maka carilah siapa yang berkemampuan, yang berautoriti, yang dapat menyelesaikan hajat kita. Jadi perbuatan kita ni bertentang atau tidak dengan keyakinan itu. Jadi agama kita mengajarkan bahawa dua perkara ini tidak bertentang. Tidak bertentang, bahawa bila kita minta tolong dengan makhluk atas kefahaman dan keyakinan yang benar, maka dia tidak bertentang dengan keyakinan tauhid kita bahawa Allah Ta'ala sajalah yang dapat menolong. Allah Ta'ala sajalah yang maha kuasa. Jadi yang kita yakini itu dinamakan i'tiqad, pegangan, kepercayaan, atau disebut sebagai hakikatnya. Yang kita percayai itu adalah hakikat, hak sebenarnya, bahawa Allah Ta'ala lah yang maha kuasa, yang maha menentukan segala-galanya. Itulah hakikatnya. Jadi sekarang bila hakikat itu ada dalam keyakinan kita, itu dinamakan i'tiqad. Dan i'tiqad kita ni banyak peringkat. Di sinilah kadang-kadang orang yang tidak mempelajari tasawuf secara yang agak terperinci sikit, dia jadi terkeliru sikit.
Keliru apa? Keliru dalam meletakkan darjat. Sebenarnya yang kita yakini dalam tauhid kita tu, itulah hakikatnya. Cuma kita ni tidak dinamakan mencapai tahap hakikat lagi, sebab kita percaya tu pada darjah i'tiqad baru. Tapi yang kita percaya tu, itulah sebenarnya, hakikat sebenarnya. Bahawa dialah yang maha kuasa, dialah yang maha menentukan segala kejadian, itulah hakikatnya. Jadi hakikat tetap hakikat. Tapi bila duduk dengan kita ni, duduk pada darjah mana? Kalau duduk pada darjah i'tiqad, itu orang mukmin lah macam kita semua ni. Adapun yang dikenaki dalam tasawuf, seseorang yang mencapai hakikat apabila i'tiqad dia itu semakin mendalam, semakin kukuh, lalu mencapai darjat yang disebut sebagai musyahadah, fana dan sebagainya, barulah dikatakan orang itu telah mencapai hakikat. Jadi yang dikatakan mencapai hakikat atau tidak mencapai itu atas orang tu. Sedangkan apa yang dipercayai, apa yang diyakini, itulah hakikatnya. Cuma hakikat tu bila duduk dengan kita ni, duduk taraf mana? Taraf keyakinan, i'tiqad, itu mukmin. Tapi kalau taraf yang tinggi, hakul yakin, ataupun disebut sebagai makam musyahadah, makam fana, istilah-istilah tasawuf yang bermacam-macam tu, itu baru dikatakan orang tu sudah mencapai hakikat sebenarnya. Jadi jangan kelirulah istilah. Bahawa kita percaya tu, yang kita percaya dalam ilmu tauhid tu, itulah hakikat sebenarnya. Cuma tinggal lagi duduk dengan kita ni darjah keyakinan, menjadikan kita seorang mukmin, ilmu yakin. Bila keyakinan kita meningkat kepada ainul yakin wa hakul yakin, baru dikatakan orang itu telah mencapai hakikat. Jadi jangan kita keliru di sini. Jadi yang kita belajar dalam ilmu tauhid itu, yang kita hadirkan dalam hati itu, memang itulah akidahnya, tauhidnya. Jadi dalam hikmah Syekh Ibn Atta yang ke-48 ini, nak menjelaskan perkara yang berkait dengan keyakinan ini, bahawa dia berasaskan kepada tauhid, berasaskan kepada keyakinan Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Dialah yang maha menentukan segala-galanya, menghidupkan, mematikan dan sebagainya. Jadi berasaskan kepada keyakinan itu, keyakinan yang kita tanam dalam hati kita tu, maka bagaimana dengan pelakuan kita? Sekarang tengok pelakuan kita. Jadi apakah tindakan kita minta tolong dengan orang, berlawan dengan i'tiqad ini atau tidak? Jadi agama kita mengajarkan bahawa tindakan kita itu pergi minta tolong dengan orang, mengambil kira sebab musabab, tidak berlawanan dengan i'tiqad itu. Sekiranya apa yang kita lakukan itu kita faham kedudukannya. Kita tahu yang menghidup, yang mendatangkan penyakit dan yang menyembuhkannya hanyalah Allah. Tak ada lain dah. Itulah yang dikatakan tauhid. Hanya Allah, tidak ada yang lain. Dan itu menjadi keyakinan kita, menjadi kepercayaan kita, menjadi tauhid kita. Tapi tangan kita sakit, kita pergi cari doktor, pergi mencari obat, minta obat. Salah dak perbuatan kita tu. Sekiranya jadi nak tentukan perbuatan kita tu salah tak salah dengan i'tiqad kita tu, kena tengok apa landasan kepada perbuatan kita tu. Sekiranya kita pergi cari obat, cari doktor atas keyakinan bahawa doktor dan obat juga dapat memberi kesembuhan sebagaimana Tuhan, memang rosaklah i'tiqad. Rosaklah i'tiqad kita. Tapi sekiranya kita lakukan itu atas kefahaman bahawa doktor, obat ini adalah wasilah. Sebab yang diharuskan oleh syarak kita ni menggunakannya.
maka bolehlah perbuatan tu. Dan tidak berlawanglah dengan etikad kita yang meyakini bahawa Allah Ta'ala sajalah yang menyembuhkan. Allah Ta'ala sajalah yang memberikan kesembuhan. Tidak berlawanglah pada waktu itu. Jadi perbuatan kita tu kena tengok apa keyakinan kita. Ini perkara yang perlu kita fahami baik-baik. Sebab ada isu yang saya nak sebutkan di sini kerana kekeliruan dalam perkara aspek-aspek inilah yang menyebabkan sesetengah orang tu membuat tuduhan-tuduhan yang berat kepada sesetengah orang Islam sehingga dikaitkan sebagai syirik dan macam-macam lagi. Saya nak sebut ni. Baik, apa yang saya nak sebutkan ini memang tidak disebut oleh Syekh Ibn Atta ni, cuma mukadimah saya tu saya nak jelas tu dulu. Baik. Saya nak jelaskan bahawa kita minta tolong dengan makhluk atas keyakinan yang betul tidak berlawan dengan etikad tauhid kita bahawa Allah Ta'ala sajalah yang maha kuasa. Dialah yang maha menolong, dialah yang maha menentukan, tidak berlawan. Asalkan perbuatan kita itu dengan kefahaman yang betul. Baik. Maka di sinilah bercabangnya satu masalah. Bercabangnya satu masalah yang dengan masalah inilah orang-orang yang terlibat dengan perbuatan ini dituduh sebagai syirik, iaitu masalah tawassul. Tawassul ini iaitu kita bermohon, hakikat sebenar tawassul ni kita minta tolong dengan Allah atas keyakinan Allah Ta'ala sajalah yang maha kuasa, tetapi berwasilahkan dengan sebab musabab. Itu dinamakan tawassul. Kalau kita nak sembuh, kita sakit, kita minta doa dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah aku. Itu kita minta berdoa kepada Allah secara langsung. Salah satu cara nak menyelesaikan masalah kita. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan ku perkenankan. Jadi kalau kita berdoa tu, itu salah satu cara untuk kita selesaikan masalah kita. Demikian juga cabang-cabang yang lain seperti bersolat hajat. Samalah cabang-cabang doa, kita minta terus dengan Allah. Tetapi syarak ini membuka kita ruangan yang lain lagi. Salah satu sebagai cara untuk menyelesaikan masalah kita ni, iaitu cara macam mana? Berwasilah. Yakni berperantaraan, menggunakan perantaraan yang diharuskan oleh syarak. Perantaraan yang diharuskan oleh syarak. Baik. Jadi maka berwasilah itu menggunakan perantaraan yang diharuskan oleh syarak, itulah yang dinamakan tawassul. Jadi kalau kita sakit, kita pergi cari obat, pergi jumpa doktor atas keyakinan bahawa ini sebab musabab yang diharuskan oleh syarak. Obat yang diberikan itu obat yang patuh syarak. Doktor yang merawat kita ikut kaedah yang diizinkan oleh syarak. Dan kita atas keyakinan bahawa semua ini sebab musabab yang diharuskan oleh syarak. Maka perbuatan kita itu tidak berlawan dengan tauhid kita tu. Jadi itulah yang dikatakan sebagai sebahagian daripada makna tawassul. Cuma tawassul ini menggunakan perantaraan yang diharuskan ini luas. Luas banyak. Maka antara tawassul itulah ada masalah-masalah yang dikhilafkan di antara alim ulama, antara yang terima dan tolak. Bila masalah ni menjadi khilaf ulama ni, segolongan kata ya, segolongan kata tak, yang kata ya ada dalil begini, yang kata tak, dia faham cara ni, maka masalah itu tu tidak melibatkan iman dan kufur. Dia hanya melibatkan sama ada betul atau salah, tepat atau tidak tepat. Dia tidak melibatkan iman dan kufur. Kita kena faham. Ini yang saya nak betulkan.
Jadi antara cabang-cabang berwasilah ni, kalau wasilah hak mana tadi tu mungkin orang ada soal lah. Kita sakit, kita pergi cari obat, berwasilahkan dengan obat atas keyakinan obat ni sebab yang diharuskan syarak. Itu juga sebahagian ditawassul. Tapi hak tu orang ada soal. Hak yang menjadi soal sikitnya, bila kita bertawassul dengan orang yang mati dah. Inilah yang menjadi masalah. Padahal semua itu termasuk berwasilah. Oleh kerana makan ubat tu orang pakai belaka, orang terima belaka. Jumpa doktor makan ubat tu tak ada orang soal. Yang menjadi persoalannya kita berwasilah, tapi wasilah antaranya kita minta menunaikan hajat dengan berwasilahkan kepada orang yang sudah mati atau orang yang tak ada depan mata. Kalau kita pergi jumpa, kita contohnya kita dak orok, kita letih, lalu kita lembek ke diri, rebah, tak ada orang, jumpa seorang je, panggil dia, tolong aku ni sakit. Itu kita minta tolong dengan orang lah tu, tapi kita yakin bahawa hakikat sebenar yang dapat tolong aku ni hanyalah Allah. Cuma hak ni wasilah, sebab musabab yang Tuhan haruskan untuk kita guna. Mintalah, malu kita mintalah tolong aku ni tak nak jalan dah ni, tolonglah mari papa. Ataupun kita duduk dalam rumah tuang terbakar, tengok orang lalu, tak ada orang lain, tolong ni nak terbakar dah aku ni, nak mati, tolong. Itu juga wasilah. Tapi waktu orang dah soal, tapi sebenarnya itu juga minta tolong dengan yang lain dari Allah, tapi atas keyakinan yang betul. Sama juga orang yang lemah. Orang yang lemah nak tergelang timbul. Tolong bila tengok seorang. Tolong. Itu juga minta tolong dengan Allah. Tapi yang itu orang tak soal lah. Sebab benda tu sedia maklum. Yang menjadi masalah sikit, bila minta tolong dengan orang yang sudah mati ataupun dengan benda yang tak ada depan mata. Ini dua perkara ni. Inilah saya nak jelaskan. Yang inilah yang menjadi isunya. Dan saya sebut tadi, ada ulama' yang terima benda ni dengan dalil-dalilnya, dan ada ulama' yang tolak dengan kefahamannya. Jadi masalah khilaf. Maka masalah khilaf ni orang nak pakailah berdasarkan dalil-dalil yang ada. Hak tak mau pakai, tak mau terima, tak payah buatlah. Dengan kefahaman sendiri tu kau andalah. Tetapi yang timbul masalah hari ini ni, ada setengah golongan yang tak mau terima lalu mensyirikkan orang yang mengamalkan. Ini masalah. Mensyirikkan masalah khilaf ni, nak pakai tak mau pakai sudah lah. Asalkan fahaman kita betul, orang yang melaksanakannya tu ada kefahaman yang betul. Kefahaman i'tiqad yang betul, kefahaman yang betul. Kenapa you buat itu tu? Tapi masalah tadilah, ada sekelompok senang-senang saya khabar, senanglah Wahabi lah senang. Khabar tu terang lalu. Yang banyak guna kaedah ni kelompok itu. Mensyirikkan amalan ni, cuma saya nak beritahu. Sekiranya kita mensyirikkan perkara yang akan saya contohkan ini, tanpa kita sedar, kita telah menuduh Nabi mengajar ajaran syirik. Nak khabar bawah tu. Tanpa sedar kita tuduh Nabi ajar syirik. Mana contoh? Baik, contoh dulu minta tolong dengan orang sudah mati dah. Zaman Sayyidina Umar, ini biasa sedia. Bagi yang belajar benda ni, pernah dengar lah. Yang mungkin jarang dengar, mungkin tak perasan lah. Saya nak beritahu bahawa salah satu periwayatan yang datang mengenai perkara ni mengenai orang mati dah ni lah. Ketika zaman Sayyidina Umar ni, ada seseorang namanya Bilal bin Haris Al-Muzanni. Riwayat tu tak sebut nama ni. Riwayat tu kata ada seorang lelaki, tak sebut nama. Tapi ulama-ulama yang meriwayatkan cerita ni, yang mengulas persoalan ni, dia tahu orang tu siapa. Namanya Bilal bin Haris Al-Muzanni. Yang meriwayatkan kisah ni pula iaitu Malik Ad-Dari, iaitu orang yang diberi amanah oleh Sayyidina Umar untuk jaga harta zakat.
Itu orang yang dipercayai. Kerana Sayyidina Umar ni tidak akan letak kepercayaan kepada orang yang tidak percaya. Jadi bila dia letak kepada orang ni untuk jaga harta zakat, berarti orang tu orang yang dipercayai oleh Sayyidina Umar. Inilah orang yang meriwayatkan kisah ni. Apa kisahnya? Sama Sayyidina Umar ni setelah Nabi wafat dah, berlaku kemarau panjang. Kemarau panjang ni sehingga mendatangkan kesukaran, binatang mati, pokok-pokok tak tumbuh. Lalu Bilal bin Haris Al-Muzanni ni, seorang lelaki ni datang ke kubur Nabi. Lalu apa yang dia buat? Perhatikan apa yang dia kata. Ya Rasulullah, istasqi li ummatik innahum qad halaku. Nabi mati dah dalam kubur. Ya Rasulullah, mintalah istasqi li ummatik, mintalah tolonglah berdoa kepada Allah. Bukan minta direct ke Nabi, minta Nabi tolong, minta dengan Allah. Itu tawassul. Bukan minta atas batang tubuh Nabi tu, minta Nabi tolong berminta. Minta dia tolong minta. Ya Rasulullah, istasqi li ummatik. Wahai Rasulullah, tolonglah minta diturunkan hujan. Tolong minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala turunkan hujan untuk umatmu ni. Innahum qad halaku. Mereka ni nak musnah dah kerana kemarau berat sangat. Sehingga binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan pun jadi boleh rosak disebabkan kemarau ni. Maka pada waktu itu, setelah itu, di malam hari, orang ni Bilal ni bin Haris Al-Muzani bermimpi jumpa Nabi. Dan Nabi pesan ke dia supaya pergi jumpa Sayyidina Umar. Antara pesan-pesan Nabi, pertama sekali suruh sampaikan salam. Kemudian ada beberapa pesan lagi kepada Sayyidina Umar ni, iaitu dia pesan lagi antaranya supaya berkhidmahlah sebaik-baiknya kepada umat ini. Ada kalimat-kalimat yang saya terlupa. Pesan kepada Sayyidina Umar. Nabi beritahu bahawa, salah satu yang Nabi beritahu bahawa hujan akan diturunkan. Lepas tu Nabi pesan sampaikan salam kepada Sayyidina Umar ni. Yang ketiga, supaya jagalah umat ini, berkhidmahlah dengan baik kepada umat ini. Jadi dia pun pergilah keesokan hari, pergi jumpa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dengar cerita ni, dia menangis dia. Kerana dia tahu Nabi ni ambil hal lagi tentang diri dia. Padahal dia khalifah dah masa tu, sudah jadi khalifah. Dan Sayyidina Umar tidak ingkar apa yang telah dilakukan oleh Bilal bin Haris Al-Muzanni ni. Kita tahu Sayyidina Umar ni siapa? Al-Faruq. Orang sangat tegah dengan kebenaran dan kebatilan ni. Apatah lagi kalau sekiranya perbuatan tu syirik, perbuatan yang dibuat oleh Bilal bin Haris Al-Muzanni ni perbuatan yang syirik, lama dah kena hukum oleh Sayyidina Umar ni. Tapi Sayyidina Umar dengar menangis dia. Kerana terkesan dengan nasihat Nabi tu, pesan Nabi tu. Jadi kalau kita kata minta tolong dengan orang mati dah sebagai syirik, maka dia melibatkan sahabat Bilal bin Haris Al-Muzanni, melibatkan Sayyidina Umar juga, tanpa kita sedar. Berani kita nak buat begitu? Jadi kalau kita kata tanpa sedar kita telah menuduh orang-orang ni telah melakukan perkara syirik kepada Allah. Nak beri contoh. Sebab apa orang ni buat begitu? Kan dia faham. Dia tahu bahawa tidak ada yang maha kuasa melainkan Allah. Tauhid yang benar. Tidak ada yang dapat menolong melainkan Allah. Cuma wasilah ni wasilah yang diharuskan. Sebab apa pergi jumpa Nabi atas keyakinan bahawa Nabi ni kalau kita beri salam ke dia, siapa ke dia? Dia dengar. Tidakkah kita semayang? Tidakkah kita ada riwayat sebut kalau kita ni mengucapkan salam kepada Nabi, salam itu akan disampaikan, Nabi akan jawab? Apakah itu perkara dongeng? Ke mana? Dongeng ke mana? Kita anggap agama kita macam khayal. Ada setengah orang ni, ahli-ahli kita gini, yang anggap benda ni macam satu bentuk khayalan-khayalan. Dah jadi begitu dah akalan kita. Asal agama kita ni adalah keyakinan terhadap perkara gaib. Tapi sumber perkara itu kena betul lah. Sumber datang dari mana? Daripada orang yang dipercayai kenabiannya itu.
Tahu kita boleh pegang. Tapi apa yang kita pegang tu memanglah perkara gaib. Perkara yang kita tak dapat selami dengan akal fikiran kita. Tapi punca dia tu punca yang kita boleh terima oleh akal. Sebab apa? Kerana didatangkan oleh Nabi yang sifatnya as-sadiq al-masduq. Kita percaya atas Nabi yang benar tu. Dia khabar apa-apa pun, maka benarlah apa yang diberitahu tu. Jadi bukan merupakan kepercayaan yang membetul-tuli, kepercayaan yang dasar. Sekalipun apa yang kita percaya itu tak masuk akal, tapi sumber dia tu mari mana? Daripada yang diyakini, yang disahkan dari sumber kenabian. Tu saya nak jelaskan ini. Kebetulan berkait dengan kalang hikmat ni malam ni. Kita lajak selalu tentang situ. Sebab kita tak nak. Tak mau buat sudahlah, jangan buatlah. Tapi janganlah sampai tahap menuduh syirik. Tanpa kita sedar, kita tuduh sahabat-sahabat Nabi ni terlibat dengan perbuatan syirik. Baik, kemudian itu yang sudah mati. Dan kita sendiri pun tahu bahawa orang yang mati ni dia berpisah je daripada roh dan jasad. Dalam kubur dia tu ada sistem kehidupan dia tu, alam barzah dia tu. Jangan ingat dia macam ikan masuk peti. Ikan masuk dalam peti tu, ikan kerah kejung tak beku. Tunggu tak tunggu, hari mahsyar barulah tubik semula. Jangan macam tu. Ada kehidupan dia dalam kubur tu. Ada cerita dia. Dan kita pun kita tahu. Kita kalau pergi ke kubur, apa yang disyariatkan? Tidakkah kita ni dia syariatkan memberi salam? Kalau kita fikir sikit, kita nampak dah situ. Apakah agama kita ni ajar duk cakap seorang, beri salam. Salam ke mana? Salam ke batu-batu tu. Gitu. Sudah tentu salam kita ditujukan kepada yang ada dalam kubur tu. Dan sudah tentu bila disuruh beri salam, berarti yang diberi salam tu dengar salam tu dan akan jawab salam tu. Cuma kita je tak dengar. Itu kita faham dari sunnah tu. Ke kita ingat ke beri salam ni, beri salam berasa-berasa je. Bila kurang, tuju ke batu nesang. Mesti kita tuju kepada orang di dalam tu. Jadi bila syarak menyuruh kita, mensyariatkan kita memberikan salam, berarti bila sebut salam ni, ada yang dengar, ada yang jawab. Bukan saja-saja. Dan itulah yang disebut oleh Ibn Qayyim. Sekalipun dia anak butir Ibn Taymiyah, tapi dia sebut benda ni. Bahawa yang dalam kubur tu dengar. Dengar salam. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha, bila dia tukar pakaian, dia malu-malu. Padahal Nabi mati dah. Kerana dia tahu. Dia masih malu-malu lagi. Malu apa dah nak Rasulullah duduk dalam kubur dah. Tapi kerana dia faham kedudukan sebenarnya. Sebab rumah Aisyah tu, Nabi ni dikuburkan di tempat dia wafat, iaitu di rumah Nabi tu. Aisyah duduk situ. Jadi Aisyah masih malu-malu tukar pakaian. Kerana apa? Kerana dia tahu bahawa orang mati ni bukan dia macam ikan beku, bukan macam tu. Sama juga apa dia ni, macam saya kata tadi tu, dalam kita semayang pun kita ucap salam kita, Assalamualaikum ayuhan Nabi. Kita ingat ke kita cakap seorang? Assalamualaikum ni bahasa cakap. Salam, bila salam ni ditujukan kepada orang yang akan dengar salam kita tu. Jadi dalam sembahyang tahiyat gitu, Assalamualaikum ayuhan Nabi tu, kita ingat kita cakap seorang. Sudah tentu salam kita tu sampai kepada yang kita ucapkan itu, dan dia akan menjawab. Itu disebut dalam sunnah, disebut dalam riwayat. Kita nak fahamkan tu. Jadi kalau kita anggap bahawa bertawassul ni, kecuali orang yang bertawassul tu dia tak faham dia ni, ataupun dia meletakkan sifat-sifat ketuhanan kepada orang yang sudah mati, itu memang salah lah. Tapi kalau dia faham kedudukan tauhid dia macam mana, sebab apa dia buat gini, dia tahu kedudukan, maka itu ada sandaran dia. Jadi masalah ni, cuba kita nak balik kepada asal. Masalah ni khilaf di antara ulama, nak pakai, tak mau pakai sudah. Tapi janganlah sampai ke tahap syirik mensyirikkan. Sebab masalah syirik mensyirikkan ni, kafir mengkafirkan ni, kalau tak kena, kalau salah, dia akan balik ke muka sendiri. Kena keingat tu.
Masalah mensyirikkan orang, mengkafirkan orang, dan tak kena, tak betul. Dia akan balik atas muka kita semula. Kena ingat bahawa tu sutik. Bukan benda-benda boleh bergurau. Baik, kemudian minta tolong dengan orang tak ada depan. Ini antara isu yang dianggap sebagai syirik juga. Tak boleh. Baik, saya nak beritahu ada riwayat hadis Nabi beritahu. Nabi kata Allah Ta'ala ni ada para malaikat selain daripada hafazah. Malaikat ni banyak. Antara malaikat tu nama hafazah yang jaga. Jaga orang ni, jaga ni, benda ni, yang menjaga benda-benda ni. Selain daripada ni ada malaikat lain lagi. Antaranya yang tulis, yang mencatat daun-daun kayu jatuh tu. Ada malaikat yang ditugaskan Allah tu tujuan tu. Lalu Nabi mengesyorkan, menyatakan apabila seseorang kamu itu ada hajat-hajat tertentu, wahuwa fi falah, sedangkan dia berada pada tanah lapang. Tanah lapang ni tempat tak ada orang lah. Kalau di tanah harak senanglah, padang pasir lah, tempat tak ada orang. Pak kita ni dalam larak lah, ataupun dalam hutan. Bila seseorang tu ada hajat dan dia berada di tempat yang lapang, kalau di padang pasir, ini nak buat bagaimana? Dia ada hajat keperluan. Contohnya barang dia hilang ke, ataupun kuda dia lari ke, ini nak buat bagaimana? Nabi kata fal yunadi, hendaklah dia berseru, minta. A'inu ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Tak tahu, tak nampak mana-mana hamba Allah secara umum. A'inu ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Dengar-dengar ni, tolong aku. Maksudnya kalau mu ada tengok kuda-kuda aku tu, tolong pegang balik. Sedangkan benda tu tak ada depan mata, tapi itu yang Nabi ajar. Jadi kalau kita anggap minta tolong dengan orang tak ada depan mata ni syirik, berarti tanpa kita sedar kita tuduh Nabi ajar orang melakukan syirik. Tanpa sedar kita tuduh orang, berarti Nabi ajar orang tanpa kita sedar. Baik, kemudian berlaku juga di zaman Nabi. Ada ada seorang yang buta ni, dia mengadu kepada Nabi. Dia kata minta Nabi tolong doakan supaya diberikan kesembuhan lah, mata tidak nampak. Nabi beri pilihan, sama dia nak bersabar ke ataupun minta didoakan. Dia kata dia memang dia nak syurga, dia nak lah. Tapi dia kata bila mata tak nampak ni susah. Maksudnya buat ibadat susah nak pergi sini. Jadi dia minta lah supaya Nabi tolong doakan juga. Lalu Nabi buat macam mana? Nabi ajarkan dia sesuatu. Apa yang Nabi ajar? Nabi suruh dia ambil wuduk dan sempurnakan wuduk. Lepas tu bersolat, yang ni solat hajat, dan berdoa. Nabi ajar kalimat-kalimat doa tu. Maka antara kalimat doa yang Nabi ajar, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi yang ajar kalimat tu. Wahai Tuhanku, aku minta denganmu. Wa atawajjahu ilaika, dan menghadapkan diriku kepadamu. Aku minta denganmu ya Allah, dan menghadapkan diriku kepadamu binabiyyika, dengan berkat nabimu, dengan berkat Nabi, dengan berwasilahkan Nabi. Jadi Nabi sendiri ajar sahabat ni supaya minta doa dengan Allah dengan keberkatan dia sendiri, keberkatan Nabi tu. Nabi sendiri ajar. Jadi kalau kita anggap benda ni syirik, berarti cara tidak langsung kita tuduh Nabi ajar orang syirik. Berani kita nak buat begitu. Kemudian kalimat-kalimat selanjutnya Nabi ajar lagi. Nabi sebut secara direct, disuruh sahabat ni sebut secara direct, ya Muhammad, seru nama Nabi. Nabi suruh sahabat ni supaya panggil nama dia, ya Muhammad. Inni atawajjahu bika ila rabbi, inni atawassalu bika wa atawajjahu bika ila rabbi lituqda hajati. Aku, wahai Muhammad, Nabi ajar kalimat tu pada orang ni supaya sebut tu, wahai Muhammad, aku berwasilahkan denganmu dan aku menghadapkan diriku denganmu ini kepada Tuhanku supaya ditunaikan hajatku ini. Nabi yang ajar. Jadi
Berarti orang ini bila dilakukan itu, dilakukan Nabi tak ada depan dia. Bila sebut kalimat ni, kalau dia buat Nabi tak ada depan dia, dilakukan ini, berarti dia minta dengan orang yang tak ada depan mata dia. Dan kalau kita anggap benda ni syirik, berarti tanpa kita sedar, kita telah menuduh Nabi telah mengajar ajaran syirik. Baik, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni, dia antara alim ulama, sahabat Nabi ni ada 3 orang Abdullah hebat-hebat alim. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Ni 3 abadilah ni. Ni hebat-hebat di kalangan sahabat Nabi ni. Maka Abdullah bin Umar ni, anak Sayyidina Umar ni, kalau riwayat sebut dia ni keramat banyak keramat sikit. Masa satu ketika tu ada singa mari kacau orang, halang perjalanan orang nak pergi ke Masjid Nabawi. Singa, bukan boleh gurau singa-singa ni, singa sungguh, bukan singa serekah, singa sungguh. Dia halang perjalanan orang nak pergi masjid. Lalu macam mana selesai? Abdullah Umar mari suruh singa ni tembak lari tak setara singa tu. Singa boleh suruh. Baik, Abdullah bin Umar ni satu ketika dia mengalami satu jenis penyakit macam hampir-hampir lupuh lah, nak kena angin. Lalu dia berjumpa dengan seseorang, lalu orang tu suruh dia, mu sebut nama orang yang kamu suka, hak mu sayang, mu kasih. Mu sebut nama dia. Lalu apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Ya Muhammad. Dia sebut Nabi Muhammad. Dan kan Nabi Muhammad ada depan dia. Lalu dengan berkat, lepas tu Allah Ta'ala sembuhkan penyakit lupuh dia itu. Sembuhkan. Jadi kalau kita kata panggil, berwasilah, bertawasul dengan orang tak ada depan mata ni syirik, berarti kita telah tuduh sahabat besar Nabi ni Abdullah bin Umar terlibat dengan syirik. Cara tak langsung. Jadi kesimpulan mudah, saya nak beritahu bahawa sekarang ni etikad kita jelas, bahawa tidak ada yang maha kuasa melainkan Allah. Tidak ada yang menentukan segala kejadian melainkan Allah. Tidak ada yang yang menunaikan hajat melainkan Allah. Datangkan kesembuhan, datangkan penyakit melainkan Allah. Hanya Allah. Tauhid kita jelas. Tapi dalam perlakuan syarak membenarkan kita berwasilah, bertawasul dengan wasilah-wasilah yang diharuskan oleh syarak, yang disepakati. Jadi wasilah-wasilah yang diharuskan oleh syarak ni ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati. Jadi hak disepakati itu tak ada masalah lah. Yang tidak disepakati ni maka orang yang menerimanya dengan faham dalilnya, dengan faham keadaannya itu, maka dia nak buatlah. Ada pun orang yang bersedak-sedak hati ataupun kurang faham dan sebagainya, dia takut memang, jangan buat. Tapi perkara itu kekal dengan masalah khilaf. Itulah. Jadi saya nak beritahu tu, janganlah kita terikut-ikut arus sesetengah orang tu, terlalu mudah mensyirikkan, mengkafirkan orang dengan perkara-perkara seperti ini. Ini sangat berbahaya. Yang saya kata tadi lah, tanpa sedar kita telah tuduh orang-orang tadi tu terlibat dengan amalan syirik. Nabi sendiri yang mengajarkan ajaran itu. Tapi kelompok-kelompok yang kita tengok, kita baca sejarah benih-benih awal pemikiran Wahabiyah ni lah, kalau kita anggap sebagai Wahabiyah ni lah. Ni dah Nabi pun ya repuh dah sekarang. Dia repuh dah sekarang. Nabi sendiri. Masa ketika Nabi nak membagikan harta zakat, Nabi beri mungkin dengan kadar yang tidak sama dan beri kepada orang-orang yang sebahagiannya tu mungkin banyak sikit. Marilah Zulkhuwaisirah ni yang dikatakan daripada jalur dia ni lah timbulnya gerakan-gerakan ni di kemudian hari. Dia kata apa? Ditegur Nabi, "I'dil ya Rasulullah." Ya Rasulullah, berlaku adil lah. Dia kata Nabi ni dah adil sekarang. Nabi pun ya redah sekarang. Adil lah, berlaku adil lah. Jadi Nabi kata, kalau aku ni dah adil, siapa lagi yang adil? Nabi kata. Tapi tak apalah, itu kisah sejarah lama.
Baik, jadi itu saya melencong jauh sikit pergi ke masalah, tapi masih berkait. Baik, apa yang nak disampaikan oleh Syekh Ibn Atta? Tadi saya kata bahawa i'tikad kita jelas, tapi syarat membenarkan kita minta tolong dengan makhluk. Cuma tasawuf, sebab tu kita sebenarnya tasawuf ni mengajar kita supaya kalau boleh nak melepaskan semua wasilah-wasilah tu, kalau boleh. Itu arahnya, itu tujuannya. Maksudnya kalau semakin kita mantap keimanan, wasilah-wasilah ni, tawassul apa-apa semakin dikurangi. Tapi saya kata boleh tu sebab syarak membenarkan. Dan itu adalah realiti kehidupan. Cuma tasawuf ajar kita ni kalau boleh, kalau tidak berwasilah tu atau dikurangi, itu lebih baik. Sebab itu maqam yang tinggi dalam tasawuf ni, dia tidak ada wasilah lain lagi dah. Itu perjalanan tasawuf. Baik, maka inilah yang dinasihati oleh Syekh Ibn Atta. Jangan kamu mengadu, minta sesuatu hajat kepada selain dari Allah. Tapi kalau kita minta dari segi syarak, boleh je. Tapi tasawuf mengajar kalau boleh sampai tu tahap, jangan minta hajatmu. Jangan minta hajatmu itu kepada selain daripada Allah. Dalam keyakinan, itu memang jelas dah. Orang lagi minta tolong orang pun dia yakin gitu. Tapi dia kata boleh, harus syarak. Syarak mengharuskan kita minta tolong dengan orang. Dia buatlah. Cuma tasawuf ni selain daripada keyakinan tu, dia perlu ajar kita supaya jangan kita ni meminta hajat kita kepada yang lain daripada Allah. Sehingga dilaporkan. Nak beritahu ada di antara mereka ni yang ada kekuatan untuk buat macam tu. Nak buat ni kita kena kabar lah. Dia perlu pada kekuatan sikit lah, keyakinan dan kekuatan. Jadi kalau kita tidak memiliki kekuatan yang kukuh, maka ikutlah jalan orang ramai. Maksudnya kalau kita ni sakit, pergi cari obat lah, cari doktor lah. Kalau kita ni kalau kita ni ada hajat keperluan, cari orang lah. Itu keharusan, kita diharuskan untuk lakukan itu. Tetapi nak beritahu bahawa di antara mereka ni ada yang diberi kekuatan untuk tidak menggunakan wasilah-wasilah tu. Itu saja. Bahawa boleh buat begitu. Cuma tasawuf ajar kita ni menurut kemampuan. Jangan sampai kita ni nebeng. Tahu nebeng? Nebeng kita dah orang gitu, tebeng juga boleh sakit. Contoh mana? Contohnya kita tahu keyakinan kita betul dah bahawa tidak ada yang menyembuhkan penyakit melainkan Allah. Itu dari segi keyakinan. Wasilahnya yang diharuskan syarak, cari obat, cari doktor, diharuskan. Kita ni buat nebeng, keyakinan kita tak kuat gitu. Keyakinan tu ada bukan tak ada, tapi tak kuat. Tapi nampak kita ni mengaji kita, nampak komang pergi cari obat. Sakit-sakit awak tak tahu, awak tak tahan. Padahal hati perut gelegak. Gelegak ni. Padang dah. Tapi nampak komang ni, nampak komang dah ambil obat. Lelah ke diri, nak mati kena boleh. Jangan buat tebeng macam tu. Jadi tasawuf ni dia ada ajaran dia, kemudian dia ada panduan dia. Memang kehendak asalnya kalau boleh jangan minta tolong. Tapi itu melihat kepada situasi keyakinan. Kalau kita tak sampai ke tahap tu, maka syarak menyuruh kita buat pilihan lain. Kita tahu kita tak tahan sabar. Sebab tu hukum berobat ni kadang-kadang jadi wajib. Kadang-kadang jadi haruh je. Kadang-kadang jadi sunat. Kadang-kadang jadi wajib. Bila jadi wajib ni? Bila dia tak tahan sabar. Dia sakit, dia tak tahan sabar. Dia merota, banyak menguat. Banyak membebankan orang pula, menyusahkan orang pula. Lepas tu banyak kewajipan-kewajipan tidak terlaksana disebabkan sakit dia tu. Dia wajib berobat. Tapi kalau dia boleh tahan sabar, sakit ke mana pun tak kisah, harus pada dia berobat. Maka di sinilah bila orang tanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kenapa dia tak pergi berobat masa dia sakit? Dia kata, dia jawab dengan bahasa sufi dia tu, at-tabibu amradani. Sakit aku sendiri pun Allah Ta'ala tentukan, maka sembuh pun dia jugalah. Dia pakai buah tu.
Tapi kalau kita dah gagah macam tu, jangan tebang lah. Kita buat tebang malu orang tak mau berubah. Boleh menyakit lepas daripada tu. Kalau kita yakin kuat, tak apa. Harus. Cuma nak beritahunya, saya nak beritahu bahawa mengambil wasilah dengan makhluk ni dari segi syarak harus. Cuma tasawuf mengajarkan kita supaya mengurangi kalau boleh. Itu ajaran tasawuf. Cuma kita dalam melaksanakannya tu kena tengok atas kemampuan keyakinan kita. Sekiranya keyakinan kita tidak sekuat mereka itu, maka ambillah sebab musabab. Tapi kalau kita ada kekuatan yang kuat, maka terserah. Di zaman Nabi berlaku, di antara ada orang yang berbaiat dengan Nabi ni, antara kandungan-kandungan baiat yang pernah dibaiatkan dengan Nabi, jangan minta tolong dengan yang lain daripada Allah. Apa yang berlaku? Di antara mereka itu ada yang naik kuda, tiba-tiba tukar dia jatuh. Ada orang tidak minta tolong sekarang orang, kerana nak berpegangnya apa yang janji baiat yang diambil dengan Nabi tu, supaya jangan minta tolong dengan seseorang, dengan sesiapa pun. Jadi tokak dia jatuh, tidak minta tolong dengan orang. Berlaku. Tapi boleh je kita nak minta tolong orang, barang kita jatuh, mai tolong ambil juga, boleh je. Jadi sekarang saya nak jelaskan balik kepada asal bahawa Syekh Ibn Atta' dalam kalam hikmah yang ke-48 ni nak beritahu kepada kita supaya kehidupan kita ini mendekati keyakinan. Keyakinan kita apa? Kita yakin tidak ada yang maha menolong melainkan Allah saja. Tidak ada yang dapat menolong melainkan Allah. Lalu kehidupan kita biar dekat ke Allah tu. Biar dekat. Biar dekat kenyataan kita seperti yang kita yakini bahawa tidak ada yang menolong melainkan Allah. Sehingga kalau kita berada satu kedudukan, kita tak minta tolong lagi dengan makhluk ni. Dan itu menurut tahap keyakinan. Jadi jangan salah fahamlah. Jadi mengaji tasawuf ni tak boleh minta tolong dengan orang tu. Kok mula kok susah kok, pasnya padang. Kena molek, kadang-kadang mudah tak lebih besar lagi. Sakit pun tak tahu. Ada masalah apa budak khabar kat orang. Susah ni ngaji kita ikan kan. Jangan timbul buah tu ke dia. Jadi tasawuf aja menurut qada dia. Tapi dia beritahu sepadang-sepadang. Jadi dalam kes macam ni bahawa kita mengadukan hajat kita kepada makhluk tidaklah berlawan dengan akidah kita. Harus. Cuma tasawuf nak mengajukan kita supaya mengurangi yang itu. Supaya kita akhir sekali bahawa yang kita yakini itulah yang terdampak dalam kehidupan kita tu. Itu yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atta'. Jadi balik kepada kalam hikmat. Jangan mengadu atau minta sesuatu hajat kepada selain Allah. Sebab ia sendiri yang memberi atau menurunkan hajat itu kepadamu. Jadi janganlah kita minta tolong dengan yang lain dari Allah. Dalam keyakinan kita, dan itu juga dalam perlakuan kita kalau kita mampu. Maksudnya, kalau kita dapat selesai sendiri, tak minta tolong dengan orang, cubalah. Tak ada arah-arah, rasa perlu, barulah minta tolong dengan orang. Itu maksudnya. Jadi nasihat Syekh Ibn Atta' ni sebenarnya nak menjelaskan lagi tauhid keyakinan kita tu. Sebab ia sendiri yang memberi atau menurunkan hajat itu kepadamu. Sebab apa kita ni dinasihatkan, dia ajar supaya jangan minta tolong dengan sesuatu yang lain daripada Allah. Sebab sesuatu yang kita minta tolong tu hanyalah Allah Ta'ala yang maha kuasa untuk melakukannya. Itu dia. Segala hajat-hajat itu yang maha kuasa untuk memenuhinya hanyalah Allah. Itu maksudnya. Baik, maka bagaimanakah sesuatu selain Allah akan dapat menyingkirkan sesuatu yang diletakkan oleh Allah? Bagaimana yang lain daripada Allah Ta'ala ni dia dapat ubah apa yang ditetapkan oleh Allah? Contohnya hajat kita ni. Kita tahu bahawa yang menunaikan hajat hanyalah Allah. Jadi bagaimana ada sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala ni dapat menghalangi hajat-hajat kita tu apabila dia telah ditunaikan oleh Allah. Baik. Kemudian Syekh Ibn Atta' mendatangkan lagi suatu keterangan untuk kita fikirlah. Syekh Ibn Atta' dia bawa satu keterangan supaya kita fikir iaitu apa benda.
Sesiapa yang tidak dapat menyingkirkan bencana yang menimpa dirinya sendiri, maka bagaimanakah akan dapat menyingkirkan bencana dari yang lain? Jadi kalau kita minta tolong dengan makhluk, sedangkan dia sendiri pun hajat dia banyak tak dapat ditunaikan. Kalau dia sendiri tak dapat tunaikan hajat dia, macam mana kita nak letak harapan kita ke dia? Jadi kalam Syekh Muwatta ni sebenarnya nak menanamkan keyakinan kita supaya balik kepada asal. Kalau kita minta tolong dengan orang pun, hati kita tetap tidak meletakkan kepercayaan. Tetap tidak meletakkan kepercayaan. Kepercayaan kita hanyalah kepada Allah, cuma ni wasilah yang diharuskan saja gitu. Hati kita tak bergantung gitu. Baik. Dalam masalah ni, hak kita minta tolong dengan orang ni, pertama sekali keyakinan kita sama. Bahawa tidak ada yang dapat menolong melainkan Allah. Tidak ada yang dapat menunaikan hajat melainkan Allah. Itu jelas keyakinan. Baik. Kemudian kita ni menggunakan wasilah-wasilah yang diharuskan oleh syarak. Minta tolong dengan orang. Kita ada hajat, kita minta orang supaya tolong tunaikan hajat. Baik. Kedudukan kita minta tolong dengan orang ni banyak ragam. Pertama sekali, dia minta tolong dengan orang dalam keadaan hatinya penuh harapan kepada orang tu. Tapi tidaklah berarti akidah dia batal. Tidak. Dalam hati dia tetap ada keyakinan bahawa tidak ada yang dapat menolong melainkan Allah. Tetapi hati dia tu banyak harapannya tinggi kepada orang tu. Dapat menunaikan hajat dia ni. Tinggi harapan dia. Dalam tasawuf ni kurang molek. Syarak lepas. Dulu syarak. Tapi tasawuf tak comel. Hak comelnya macam mana? Hak baik sesuai untuk kita ni, iaitu kita ada keyakinan tu. Kemudian kita minta tolong dengan makhluk untuk supaya tunaikan hajat kita dalam keadaan hati kita tak letak keyakinan ke dia. Kita buat itu semata-mata diharuskan oleh syarak. Dalam hati kita ni lebih yakin kepada Allah lah yang menggerakkan dia kalau nak tolong aku pun. Hak tu hak moleknya. Tapi kalau yang lain lagi daripada itu bukan kelas kita lah. Iaitu orang tak minta tolong langsung dengan orang. Tak minta tolong langsung dengan orang. Tapi orang ni orang macam ni, kalau dia betul duduk pada darjah tu, Allah Ta'ala lah yang akan gerak orang akan tolong dia. Tapi hak tu biar orang duduk topok dia sungguh lah. Kalau kita tak duduk topok je, jangan terbaik main buah tu, ni terajar dia orang rebos sembang. Kena terajar dia orang rebos sembang. Jadi itulah yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atta. Persoalannya minta tolong dengan orang. Jadi hak yang kita buruk sikit je, kita minta tolong dengan orang dengan sepenuh hati kita, harap dia tinggi. Tapi dalam tauhid kita tetap ada Allah Ta'ala saja yang dapat menunaikan hajat. Dia saja dapat menolong. Tapi jiwa kita mungkin berkecamuk sikit, banyak pauk kepada orang. Ni tak comel dalam tasawuf. Tapi sebaiknya kita minta tolong dengan orang akan wasilah syarak. Diharuskan oleh syarak. Tapi hati kita tak letak keyakinan ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala akan gerakkan dia untuk tolong aku. Biar ada buah tu. Jadi untuk menimbulkan buah ni, Syekh Ibn Atta kata ni, dia kata macam mana? Sesiapa yang tidak dapat menyingkirkan bencana yang menimpa dirinya sendiri, maka bagaimanakah akan dapat menyingkirkan bencana dari yang lain? Bila kita minta tolong dengan orang, nak suruh kita ni jadi seperti yang saya sebut tadi tu, iaitu kita minta tolong dengan orang atas dasar itu dibenarkan oleh syarak. Dan kadang hati kita tak percayaan pun situ. Dengan keyakinan bila Allah Ta'ala nak tolong aku, dia akan gerakkan dia untuk tolong aku. Nak suruh jadi gitu tu nak buat mana? Syekh Ibn Atta suruh renung perkara ni. Iaitu dia kata, orang yang dia sendiri tak dapat tunaikan hajat dia, macam mana dia nak tunai hajat kita? Kita minta tolong dengan dia, hajat dia sendiri pun banyak dia tak boleh nak tunai. Lalu kita harap dia nak tolong kita. Jadi kalau kita fikirkan itu, itulah yang nak diajar oleh Syekh Ibn Atta, supaya kita fikir. Supaya apa? Supaya timbul satu kedudukan, kalau kita minta tolong dengan orang pun, kita tak letak sepenuh keyakinan ke dia. Kita buat tu semata-mata itu diharuskan oleh syarak. Diizinkan oleh syarak. Dan kadang hati kita tetap berpaut, kalau tak ada pertolongan Allah,
Kalau tidak datang pertolongan Allah tak boleh buat apa-apa. Tapi kita tetap pergi minta tolong dengan orang tu kerana itu diharuskan oleh syarak. Dibenarkan oleh syarak. Tapi hati tak letak paut. Jadi hati yang tidak letak paut kepada yang lain tadi itulah hati yang sedar benda ni. Macam mana kita nak paut ke dia? Dia sendiri pun tak dapat tunai hajat dia sendiri. Kita nak letak keyakinan ke dia? Allah bukan tempat dia. Jadi fikiran itulah yang akan menjadikan hati kita ni tidak meletakkan keyakinan sepenuhnya kepada orang yang kita minta tolong tu. Hanya kita anggap dia wasilah. Bila Allah Ta'ala tolong kita, digerakkanlah orang itu tu untuk tolong kita ni. Itu yang diajar di dalam tasawuf. Jadi kesimpulan mudahnya dalam kalam hikmat Syekh Ibn Athaq yang ke-48 ini, iaitu Syekh Ibn Athaq menganjurkan kita supaya meletakkan sepenuh keyakinan kepada Allah dalam memohon segala hajat. Dalam keyakinan kita, demikian juga dalam ehwal hati kita. Keyakinan kita tauhid lah, bahawa tidak ada yang dapat menolong melainkan Allah. Itu tauhid kita. Tapi kesedaran hati kita biar ada juga. Maka antara yang menyedarkan hati kita tadilah, macam mana kita nak letak keyakinan kepada orang. Dia sendiri pun dah buat catong. Dah buat catong juga macam kita. Kita nak paut ke dia. Oh, dia lemah macam kita juga. Dia pun, kita nak minta dia tolong kita. Dia pun kalau tak kasih pun lemah, lembek loli juga. Macam mana kita nak paut ke dia. Jadi kalau kita mikir benda macam ni, kita sedar. Itu yang dikenaki dalam tasawuf. Bukan saja ada tauhid, tapi ada kesedaran. Mari dalam ingatannya, dalam perasaannya, bahawa tempat kita berpaut hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah intisari daripada apa yang nak dijelaskan oleh Syekh Ibn Athaq. Maka sekadar itulah untuk kali ini. Sekianlah saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.